Okey kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Okey, untuk video ni cikgu khususnya nak terangkan kepada kamu semua macam mana cara nak jawab soalan yang berkaitan dengan nak rekodkan dokumen tunai runcit ke dalam buku kawalan tunai runcit, menyediakan borang tuntutan tunai runcit, melengkapkan voucher bayaran dan seterusnya daripada catatan borang tuntutan tunai runcit tu dan juga voucher bayaran. Macam mana cara untuk korang rekodkan ke dalam buku tunai pembayaran, dan last sekali macam mana cara nak rekodkan catatan jurnal daripada catatan jurnal buku tunai pembayaran tu pindah ke ledger am, post ke ledger am. Okey, untuk soalan ni cikgu harap kamu boleh tolong take note betul-betul dan fahamkan Yang pertama sekali kena baca soalan dulu betul-betul. Okey, daripada soalan ni hari tu dalam Google Meet cikgu dah terangkan juga kan. Ini kita akan go through satu-satu juga dokumen tunai runcit. Kita nak tengok dan kita kena sama-sama kenal pasti yang mana satu yang berkaitan dengan dokumen tunai runcit, yang mana satu bukan. Okey, cikgu harap kamu boleh bezakan lah yang mana satu dokumen sokongan yang terlibat dengan tunai runcit, yang mana satu bukan. Okey, yang penting awak kena tahu tunai runcit ni apa sebenarnya. Okey. Seterusnya, awak tengok ni soalan cikgu baca pada bulan Jun 2019, Encik Yusuf menjalankan perniagaan AZ Sofa Sedia Berhad dalam pembuatan dan pembekal perabot. Okey, ni bila soalan macam ni awak kena highlightkan benda ni. Dia jenis perniagaan apa dengan modal tunai di bank RM700,000. Okey, maklumat ni ini bukannya dana apungan tunai runcit yang diberitahu, ini dia kata modal. So modal tunai. So tak mungkin lah duit panja, duit wang runcit ni boleh jadi banyak ni. Biasanya dalam bawah 1,000. Setiap company, setiap syarikat lain-lain dia punya dana apungan tunai runcit dia. So jangan terkeliru tak semestinya semua soalan dia bagi tahu dekat soalan tu untuk dana apungan tunai runcit. Okey, dia boleh jadi juga dia nyatakan dalam dokumen sokongan dalam tunai runcit yang banyak-banyak dia bagi ni. Okey, dokumen di bawah berkaitan urus niaga perniagaan tersebut yang berlaku sepanjang bulan Jun 2019. Okey, yang ni kita tengok satu-satu setiap satu dokumen. Okey, untuk dokumen satu ni cuba awak tengok, ini berkaitan dengan invoice kedai komputer Bestari kepada siapa, AZ Sofa. Okey, kalau awak tengok ni butiran, awak kena tengok dulu butiran dokumen tu. Dia beli apa? Komputer. Jumlah 3,500. Okey, kalau awak tengok jumlah ni pun dah memang banyak, lebih daripada 1,000. So tak mungkinlah kita nak beli komputer beribu-riban ni menggunakan dana apungan wang tunai runcit, betul? So ini tidak terlibat lah. Dokumen satu ni bukan berkaitan dengan dokumen tunai runcit. So tak perlu rekodkan ke dalam buku kawalan tunai runcit. Okey, seterusnya yang ni Pasar Raya Setia Maju Desa Setapak. Okey, yang ini pun awak tengok dia beli apa? Alas meja, bunga hiasan. Kena tengok butiran apa yang dia beli. Dan cat. Okey, so total amount dia ni, ini adalah nilai jumlah yang dia bayar. So awak kena bulatkan tarikh, bulatkan juga ataupun highlight dia punya nombor rujukan. Kenapa kena bulatkan tarikh yang nombor rujukan? Sebabnya ini adalah butiran yang perlu awak ambil perhatian, yang perlu awak rekodkan ke dalam buku kawalan tunai runcit ni nanti. Okey, sebab nanti tarikh ni awak kena rekodkan ke dalam buku kawalan tunai runcit ni ikut turutan tarikh, jangan main langgar je. Okey, seterusnya awak tengok dokumen dulu ni betul dokumen tunai runcit. Seterusnya kita tengok dokumen yang ketiga. Okey, dokumen 3 ni pun sama, tengok perkara dia apa. Stamp pos berdaftar jumlah RM17. Highlight juga tarikh dan juga dia punya nombor rujukan dokumen tu. Okay, kalau awak tengok dia berkaitan dengan tunai runcit tak? Maksudnya pembelian yang runcit-runcit yang kecil-kecil tu. Jadi awak tengok nilai dia pun tak terlampau banyak kan, RM17. So logiklah dia adalah dokumen tunai runcit. Okey, seterusnya kita tengok dokumen yang keempat, voucher pembayaran. Tengok voucher pembayaran pun boleh jadi juga dokumen tunai runcit tapi kena betul tahu apa yang dia bayar. Okey, tengok akaun tunai runcit perkara dana apungan amount 400. Okey, kalau awak tengok ni dana apungan. Jadi sini kita dah direct tahu dana apungan ni lah yang mula-mula kita kena rekodkan dalam buku kawalan tunai runcit. Maksudnya inilah dia punya dana mula-mula yang dia bawa masuk pada bulan tu. Tengok tarikh pun 1 Jun dan nombor voucher bayaran dia pun PV01. So ini kena highlight dan boleh masukkan ke dalam
buku kawalan tunai runcit yang first kali. So yang ni akan jadi dokumen yang pertama lah yang awak akan rekodkan. Okay, dan highlight juga berapa amount dia, RM400. So dokumen 4 pun adalah dokumen tunai runcit. Okay, seterusnya seterusnya tengok dokumen 5. Dokumen 5 ni voucher pembayaran. Tengok butiran perkara dia sewa bulan Mac RM1,000. Okey, kalau tengok amount dia ni tak logik lah awak nak gunakan RM1,000 dengan dana apungan tadi RM400 kita nak bayar sewa. Logik ke? Tak kan? So, dia adalah bukan dokumen tunai runcit. So, pangkah kat situ. Nak pangkah besar-besar pun boleh. Okey, seterusnya tengok dokumen 6. Okey, dokumen 6 bil tunai. Tengok dia punya butiran dia beli apa, pen outline, fail buaya, kamus. Tengok kuantiti dia pun banyak dia beli ni. Dan jumlah dia RM215. Okey, yang ni kalau sebelum ni mungkin ada yang keliru. Ini adalah dokumen tunai runcit. Sebab tengok dia punya barang yang dia beli pun macam berkaitan dengan alat tulis kan. Tapi kena tengok juga ini kuantiti dia banyak. Kalau barang untuk kita gunakan yang boleh dibeli dengan dana apungan wang runcit ni adalah barang yang kecil-kecil, yang runcit-runcit. Kalau yang macam ni dia terlampau banyak ni, berpuluh-puluh ni, kira ni adalah perbelanjaan. Awak kena catatkan kat situ, perbelanjaan. Maksudnya perbelanjaan untuk perniagaan dia lah. Jadi dia tak direkodkan pun ni dalam tunai runcit. So ini adalah bukan berkaitan dengan dokumen tunai runcit. Kita kena tengok juga jumlah tu dan berapa banyak barang yang dia beli tu. So itu untuk membezakanlah awak. Kena tengok butirannya apa dan berapa kuantiti banyak. Banyak ke sikit yang dia beli. Kalau sikit-sikit kecil-kecil tu, okey, so tu betul lah. Walaupun tengok dokumen bil tunai dia adalah betul lah kan, dokumen sokongan tunai runcit. Tapi bila tengok dia punya barang yang dia beli dan dia punya kuantiti tu, so dia bukan lah RM215 ni bukan. Okey, seterusnya bil tunai yang ini dokumen 7. Dokumen 7 pun sama. Tengok pada butiran ni kalau ikutkan berkaitan dengan minuman, gula pasir, minuman koko, jumlah RM36. Okey, yang ini pun sama. Dia adalah berkaitan dengan tunai runcit ke tak? Ya, sebab apa? Dia berkaitan dengan minuman lah, benda yang runcit. Yang kita boleh beli dengan dana apungan wang runcit. Sebab jumlah dia pun tak terlampau banyak, RM36. So, dia adalah dokumen tunai runcit. Okey, so kena tengok tarikh, take note tarikh dan dia punya nombor rujukan. Sebab itu nanti awak kena susun. Dan seterusnya, okey, dokumen 8. Tengok pada yang ini butiran dia perkara parking petrol. Tengok nilai dia pun tak terlampau banyak. Kita boleh gunakan duit dana apungan wang tunai runcit tu lah, RM22. So ini pun sama, dokumen tunai runcit. Okey, kena take note juga tarikh dan dia punya nombor rujukan dokumen ni. Okey. Seterusnya, okey, kita tengok pada dokumen 9. Dokumen 9 ni pun sama. Dia adalah upah pembersihan pejabat. Voucher tunai runcit ni. Sebanyak RM50. Ini pun upah pun berkaitan juga dengan tunai runcit. Jadi, ni termasuklah dokumen 9 ni adalah tunai runcit. Jadi take note juga tarikh dan nombor rujukan untuk rekodkan dalam buku kawalan tunai runcit. Okey, seterusnya tengok memo. Okey, memo ni kalau ikutkan dia bukanlah dokumen sokongan tunai runcit. Walaupun perkara dia awak tengok mengambil pelbagai alat tulis dan buku berkos RM24. Yang ni bukan walaupun awak tengok nilai dia sikit dan dia ambil alat tulis, sebab memo ni dia adalah ambilan. So ambilan ni kita bukanlah kata dia dalam tunai runcit sebab dia ambil, dia bukan bayar. Jadinya bukanlah tak termasuk. So dokumen 10 ni bukan berkaitan dengan tunai runcit. Okay, so kita tengok seterusnya dokumen 11. Okay, dokumen 11 ni pun sama. Tengok Petronas, kiranya dia isi minyak lah ni. Tengok yang ni total dia RM50. Take note juga tarikh dan dia punya nombor rujukan. Okey, ikutkan petrol pun termasuk juga dalam dokumen tunai runcit. Dia berkaitan dengan tunai runcit juga. So, dia adalah dokumen tunai runcit, dokumen 11. Dan seterusnya, yang ni pos laju. Pos laju pun sama. Dia adalah perkara yang runcit yang kecil yang awak boleh belanjakan lah menggunakan dana apungan tunai runcit. Tengok tarikh dan nombor rujukan dia juga.
Okey, ini juga sama, adalah berkaitan dengan dokumen tunai runcit. Okey, seterusnya awak tengok ni voucher tunai runcit untuk yang ini derma RM80. Okey, derma pun dia sama juga berkaitan dengan tunai runcit. Sebab dia yang kita boleh lagi belanjakan menggunakan dana pengawal runcit tu. Okey, so tengok juga tarikh dan dia punya nombor rujukan. Okey, ni derma. Seterusnya yang ini tol. Ni nanti kalau awak dekat dalam buku kawalan tunai runcit, boleh ambil take note dia punya perkara dia, tol je lah. Tak boleh tulis tol Rawang pun tak apa. Ni pun sama, RM3.20. Dia adalah dokumen tunai runcit. Okey. Dan seterusnya, voucher pembayaran. Voucher pembayaran yang ni dia bayar invoice RM3,500. Ni dia bayar bayar komputer tadi tu. Ni pun tak termasuk. Ni pun bukan, sebabnya dah lebih kalau tengok amount dia tu. So ni bukanlah dokumen tunai runcit, bukan. Okey, voucher pembayaran yang last kali ni, dia kata bayar kepada tunai runcit. Tengok PV dia 04. Perkara borang tuntutan tunai runcit. Ini nanti awak kena tengok borang tuntutan tunai runcit. Perkara bayaran gantian tunai runcit, amount dia tak tahu berapa. Yang ni lah yang awak kena tengok. Lepas dah buat borang tuntutan tunai runcit, dah tahu total jumlah berapa, baru boleh masukkan amount dia dekat dalam ni. Dah tulis jumlah dia berapa, ringgit berapa, dan dia punya ni pun dah memang siap, dia dah bagi. Okey, so untuk yang ini, amount nak kira ni adalah awak kena totalkan, kena jumlahkan semua pembelanjaan yang berkaitan dengan tunai runcit yang dia dah belanjakan lah dalam buku kawalan tunai runcit. Okey, nanti cikgu akan tunjukkan macam mana pula daripada dokumen ni awak nak catatkan, nak rekodkan ke dalam buku kawalan tunai runcit. Okey, yang pertama sekali awak kena take note, kena tengok setiap satu dokumen ni kena susun ikut turutan tarikh. Macam tadi tu yang pertama sekali yang ni dana apungan kan, sebab dia adalah tarikh yang terawal sekali 1 Jun. Okey, lepas tu awak kena susun, kena tengok lah ikut satu, lepas 1 hari bulan apa, faham tak, ikut susunan turutan tarikh tu. Daripada tarikh awal 1 hari bulan sampai ke hujung bulan 30 hari bulan yang voucher pembayaran ni tadi ni. Ni tadi voucher pembayaran yang last kali ni, yang dia bayar segala pembelanjaan yang dah dibelanjakan. Okey, tengok tarikh pun 30 Jun. So yang ni lah last kali. Okey, kena susun ikut turutan tarikh daripada awal tarikh hingga ke 30 Jun. Okey, cikgu harap tak ada masalah untuk awak susunkan. Dan susun tu kena nomborkan, jangan tak nombor. Sebab apa kena nombor? Supaya awak tak salah merekod tu. Okey, nanti lagi kita akan tengok untuk rekodkan tu. Kita akan tengok untuk buku kawalan tunai runcit pula. Okey.